السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونكبره ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستلطفه ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب موسى وعيسى ويا رب إبراهيم ويا رب سليمان ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أكرم الأكرمين. قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Maksudnya, jikalau kalian tidak menolong, yakni menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tetap menolongnya. Iaitu ketika mana orang-orang kafir, yakni musyrikin Mekah, mengusirnya dari bumi Makkahul Mukarramah, sedangkan baginda salah seorang daripada yang berdua, yakni bersama-samanya Abu Bakar As-Siddiq, berada dalam Gua Thur. Maka ketika itu berkata Abu Bakar kepadanya, berkata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, La tahzan, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap bersama-sama dengan kita wahai Abu Bakar. Maka Allah Ta'ala pun mencampakkan rasa tenang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa yang sama, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, Allah Ta'ala mengutuskan tentera-tentera Allah untuk membantu Rasulullah dan Abu Bakar. Di dalam keadaan musyrik Mekah tidak nampak tentera-tentera Allah itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah serendah-rendahnya, dan kalimah Allah Ta'ala itu yang lebih tinggi. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Al-Fadil pengurusi, Ustaz Al-Fadil Tuan Imam seluruh jawatankuasa madrasah Cengapulah, kena pula anggota ni. Tak lepas kena dah. Dia kena air kerik sikit lagi berkali baru tak pakai awal lasan. Seterusnya ibu-ibu ayah-ayah minta Allah SWT. Ambo sapanya awal. Tapi siapa di ambo kebetulan pengurusi kita Maps. Tahu dah orang sini leh belakang. Pergi Google Map tu, buka-buka tak leh. Jadi kita pun alih kepada Waze. Turutlah Waze tu. Dia pergi atas hamba di ada satu sekolah waktu masjid tak siap. Besar je tengok macam sekolah tahfiz di mana. Masuklah ke dalam.
Tapi di gua tu tulis Madrasah Kampung Cengah Polah. Jadi bila hamba tengok siapa si hamba kata kena polah dah aku. Jadi buka-buka hak dia atas baru boleh semula ni siapa ni. Kata dia klik caperak dah. Jadi buka hak dia pergi pulak tu baru kena. Allahu akbar. Ujian ujian. Kita nak ambil semangat hijrah kan. Muslimin muslimat mata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebagaimana yang disebut kita malam ni nak bincang bab hijrah. Hijrah ni kita dah bincang sama dah. Cuma kita hak paling pentingnya bukan kita nak dengar cerita hijrah dah. Cerita hijrah ni kita ingat belaka, tapi hak paling pentingnya ialah kita nak ambil iktibar pengajaran dan juga hikmah di sebalik peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo minta maaf kena selimut sikit. Pasal sama jenis nyejuk. Tapi nyejuk-nyejuk pun anak lapar dah. Bila-bila nyejuk. Baru boleh sebulan baru ya ke-8. Baik. Muslimin hadirin hadirat mata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tu setara nyejuk tu dah. Jadi insya-Allah malam ni kita nak tengok hikmah dan juga pengajaran di sebalik hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitanya biasa kita dengar orang sebut ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni maknanya bersama-sama hijrah, maknanya mengambil semangat hijrah. Tapi kelainan kita di Kelantan ni sejak zaman Muluh Tok Guru ni, Muluh Tok kata kita Kelantan ni kita nak guna hijratul Rasul. Kita biar buti hijratul Rasul, yakni hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya pelarian Rasul tidak. Masuklah. Bukan pelarian, tapi hijratul Rasul. Itu sudah menjawab dah. Nama tu sendiri jawab dah. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita jawab lalu dah. Memang ada beza di antara hijrah dan pelarian, ada beza. Baik, ada ke ahli sejarah yang menggunakan istilah pelarian? Ada. Iaitu mereka digelar sebagai orientalis. Orientalis ini orang barat yang dikirim belajar ke timur. Ada di kalangan mereka ni yang belajar sampai ke Azhar. Dia pura-pura masuk Islam. Dia pergi belajar dengan tujuan untuk dia mengetahui rahsia-rahsia mengenai orang Islam. Dalam masa yang sama dia nak mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada Islam untuk merosakkan Islam. Bahkan ada di kalangan mereka yang hafal Quran 30 juzuk. Tapi mereka ni kafir. Disebut orientalis. Tak tahulah. Mereka ni kafir, menyamar sebagai orang Islam, hatta belajar di Azhar University, belajar di Mekah, di Madinah, di mana-mana. Kalau kita baca sejarah kejatuhan khilafat Islam ni, adalah nama-nama tertentu. Tok Guru Haji Hadi banyak sebut nama-nama orientalis yang mereka lah perancang utama. Baik, tahu mana orientalis ada? Kerana ada sebahagian kecil mereka, bila mereka masuk ke Universiti Azhar, mereka masuk ke Universiti mereka diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi hak dia diberi hidayah ni membocorkan benda ni bahawa memang barat buat. Zaman Aceh kaji Aceh dulu. Zaman kaji Melayu, Melayu Melaka dulu. Sebab tu jatuhnya Melaka di antara orang yang membantu Stafford Raffles. Biasa dengar tak dah? Kalau belajar secara Stafford Raffles ni, pembantu dia lah Abdullah Munshi. Abdullah Munshi ni lah menjadi penterjemah kepada Stafford Raffles. Dan dia lah bawa khazanah tanah Melayu dengan Stafford Raffles, bawa lari habis segala manuskrip. Manuskrip maknanya bahan-bahan ilmu orang-orang dulu tulis duduk di England. Tapi British melaporkan 2 buah kapal besar tu tenggelam di tengah laut. Tapi sebenarnya tidak. Sebab tu kalau anak-anak kita yang nak buat PhD law ni berkaitan dengan sejarah tanah Melayu, dia mesti pergi ke England untuk dapatkan bahan tu. Kerana bahan tak ada. Contohnya hukum kanun Melaka, hukum hudud lah. Hukum hudud yang dibuat di Melaka ketika itu, teks atau kitab hukum hudud itu masih ada di England sekarang ni. Teks hukum kanun Melaka ni, kerana British bawa lagi ke England lagi. Maknanya dia mari sini ni bukan dia nak cari timah, nak cari mah, ada. Dia kata bukan setakat timah, dengan timah juga lagi. Jadi kan sebenarnya dia nak menyebarkan agama Kristian. Kerana waktu itu kalau kita tengok sejarah, Islam di Eropah sudah jatuh. Islam di Sepanyol sudah jatuh.
Islam di Sepanyol. Sepanyol ni Andalusia memerintah hampir 800 tahun. Alhamdulillah tahun 2018 ambo sapa di Cordova, sapa di Sepanyol, melihat kisah-kisah sejarah Islam di sana. Madrid pergi juga. Dia pergi kat Real Madrid itu, orang minat bola lah tahu. Pergi kat stadium Real Madrid itu pergi lah. Adik-adik minat bola tahu. Masjid Cordova yang hebat-hebat zaman Islam Sepanyol. Besar tak besar masjid dia, boleh memuatkan seramai 40,000 jemaah dalam satu masa. Itu Masjid Cordova. Tapi hari ini masjid itu menjadi gereja. Seperti yang berlaku di Hagia Sophia. Kita masuk isu semasa sikit tak? Jadi gereja, kita masuk dalam masjid itu, polis yang jaga masjid itu tidak benarkan sama sekali untuk kita semaya dalam Masjid Cordova. Hari ini, sampai hari ini. Tidak benar. Bahkan di setiap penjuru masjid itu, walaupun ada kita panggil kubah apa, penuh dengan patung-patung Yesus, patung Maryam. Kristi adalah Pak Dahak. Di setiap bucu-bucu Masjid Cordova yang kata muat 40,000 orang. Dan di dalam masjid itu juga adanya makmah sains. Dia tunjuklah. Ilmu anatomi, ilmu belah sudah dikaji oleh ulama-ulama Islam pada waktu itu. Maknanya hebatnya tamadun Islam di Eropah. Jadi bila kerajaan Andalusia jatuh, yang menjatuhkan, kalau ikut sejarah panjanglah dipanggil sejarah perang salib, dua orang yang bertanggungjawab menjatuhkan Islam di Eropah ialah Raja Ferdinand II dengan Ratu Isabella. Kita dengar je Isabella, lagu Isabella dah. Dua orang inilah yang menjatuhkan kerajaan Islam di Eropah. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand bertanggungjawab menjatuhkan Islam. Jadi waktu itu bila Islam sudah jatuh di Eropah, para penjajah ni melihat di manakah lagi kuasa Islam yang ada di dunia ini. Lalu mereka tengok kuasa Islam yang ada di dunia ialah di tanah Melayu. Yang masih ada seperti kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Perlok, kerajaan Riau, kerajaan Aceh. Sebab itulah mereka datang. Sebenarnya bukan nak cari rempah sangat pun, kerana mereka melihat kerajaan Islam di Eropah telah mereka jatuhkan, berjaya mereka runtuhkan, maka kita mesti runtuhkan kerajaan Islam di Nusantara pula, di bumi Melayu. Ini fakta sejarah yang ditutup oleh penjajah. Sebab textbook, buku teks sejarah kita ambil mari mana? Ambil pada British. Tak tahu British nak cerita jahat dia. Situ logiknya. Sebab itu hari ini para anak-anak kita jadi pensyarah yang buat tesis master dan PhD, mereka mula mengkaji semula, membetulkan balik fakta-fakta sejarah yang telah diselewengkan oleh penjajah. Jadi mereka datang ke tanah Melayu ni bukan nak cari timah sangat, bukan nak cari emas sangat, kerana mereka melihat ini ada lagi kuasa Islam yang ada di dunia ini, mesti kita hancurkan kuasa Islam. Sebab itulah mereka berpakat, British datang ke tanah Melayu, Belanda pergi ke Indonesia dan seumpama dengannya. Itu sikit mukadimah. Baik. Muslimin muslimat mata Allah SWT. Kita ni bertimat buku berapa kita? Tanya lalu. Esok hari kita esok. Cuti tak? Cuti tak apa. Nama kata ustaz kita nogah tak cuti ustaz. Tak apa saja. Setakat amagi. Baik, pertama hijrah. Jadi menjawab tadi, maknanya ulama Islam minal muarrikhin tidak menggunakan istilah pelarian. Hanya orientalis saja menggunakan istilah pelarian kerana mereka nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Islam guna juga istilah pelarian, maka orang itu telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib bertaubat dan mesti minta maaf dengan seluruh umat Islam. Kerana dia telah ambil daripada hak barat. Sebab itu banyak istilah-istilah yang kadang-kadang kita tak perasan. Bila umat Islam berjaya menawang sesuatu wilayah, kita tidak menggunakan istilah menjajah. Ada kita dengar istilah Sayyidina Umar telah menjajah Syam? Tak ada. Sultan Muhammad Al-Fatih menjajah kota Konstantinopel? Tak ada. Hanya orientalis yang menggunakan istilah menjajah. Kita ulama-ulama Islam menggunakan istilah Al-Fathu, membuka. Dah. Sayyidina Umar membuka Asyam. Dah. Umar Al-Khattab. Sultan Muhammad Al-Fatih yang pernah cerita dulu sini, dah, membuka
kota Konstantinopel di Istanbul, Turki pada hari. Jadi kita tak guna istilah jajah, kita guna istilah membuka. Membuka masa apa membuka? Membuka manusia daripada kejahilan kepada akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah-istilah ini mesti kita perhatikan. Ulama Islam tidak guna kerana istilah yang dicipta ini kerana nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bukan lari. Kerana pelarian ni macam kita tengok orang Rohingya, mahal tak? Orang Rohingya lari dah. Kena dipandang negara dia. Nabi tidak lari. Buktinya, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis, namanya Al-Bara bin Azib. Bukan Barra, Al-Bara bin Azib. Kalau kita buka Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Bukan Al-Barra, tak ada sadu. Al-Bara bin Azib. Al-Bara ni dia orang Ansar. Maknanya orang asal Madinah. Kita tahulah orang Ansar ni Nabi puji baik dah. Setara mana Nabi saya baiknya orang Ansar sehingga Nabi mati di Madinah. Sebab timbul suatu kali berlaku pertikaian. Contohnya riwayat disebutkan dalam satu perang Hunain. Bila perang Hunain ni orang Islam menang. Lalu Rasulullah bagi ghanimah harta rampasan perang. Rasulullah bagi semua harta rampasan perang itu Allah Taala bagi kepada orang Muhajirin. Yakni orang Mekah yang mari hijrah ke Madinah RM11. Kalau kita kata pun patut moga tak ada harta. Hartanya kena rapah kabir musyrikin Mekah. Kau Ansar ni Rasulullah tak bagi walaupun 10 sen. Jadi orang Ansar bagi. Ya Rasulullah, dah. Ya Rasulullah, kamilah dia tolong kamu. Dah, nak jadi kau cerita, dah. Lagu mana ni? Hamba perekah dah. Lagu mana? Muhajirin boleh berlaku harta rampasan perang. Kami tak boleh. Rasulullah bangun berkhutbah. Wahai orang Ansar, Rasul sebut. Ya, betul hak mu ayat tu betul, dah. Tapi mu kena ingat orang Muhajirin, yakni orang Mekah dapat harta ghanimah. Tapi mu Ansar dapat aku. Mana maha aku harta. Kerana aku tak akan klik dah ke Mekah, aku akan mati sini. Sebab itulah ulama sebut, kenapa Rasulullah bila dia balik ke Mekah dia pergi ke Madinah semula. Kan? Patut Rasulullah bila balik ke Mekah, apa kata pergi ke Madinah? Kerana Rasulullah telah berjanji kepada orang Ansar bahawa Rasulullah akan duduk di Madinah selama-lamanya sehinggalah wafat. Jadi sebab tu Rasulullah tanya, wahai orang Ansar, mana maha harta ghanimah? Ya, mu tengok Muhajirin boleh dengan aku. Mu nak pilih mana? Nak pilih aku ke nak pilih harta? Semua orang Madinah terkejut, sedar balik. Ya Rasulullah, kami pilih kamu. Kamu lebih bernilai pada segala harta yang ada atas muka dunia. Jadi Al-Bara sebut, ketika mana aku duduk Madinah, oleh muka dia orang Madinah, aku perhati siapa dulu, siapa kenapa ke dia dalam hijrah ni. Dan tuan-tuan kita kena ingat, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya sebelum berlaku hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi telah pun mengarahkan sahabat untuk hijrah sebelum tu. Kerana tekanan yang teramat sangat di Mekah. Tak? Kita tahu orang Mekah, puak-puak Tan Sri Abu Jahal, boleh sebut begitu dah kalau zaman ni dah. Tan Sri Abu Jahal, Tung Abu Lahab. Dah, contoh. Orang besar kan? Nak semua dah faham yang sebenarnya. Dah. Puak-puak Abu Labi ni dah. Jadi mereka tengok tergugah bila dakwah Nabi semakin diterima oleh masyarakat Mekah. Maka akhirnya mereka telah bermesyuarat di Parlimen Mekah. Nama Parlimen Mekah ialah Darun Nadwah. Dah. Lalu memutuskan satu usul, ya kita mesti orang panggil apa? Mendiskriminasi. Bahasa dia. Mesti memboikot semua pengikut Nabi Muhammad. Dalam perjanjian yang dia buat itu, yang digatur dalam Kaabah. Ini masyhur kisah ni. Dah. Yang digatur dalam Kaabah antaranya mana-mana orang tidak dibenarkan melakukan apa-apa hubungan dengan orang Islam. Sama ada menjual,
membeli, mengahwinkan anak, semua sekali. Mana diputuskan. Sehingga kita tahu selama hampir 3 tahun. Dalam keadaan begitu sehingga orang Islam kebuluran. Dah nak beli tak boleh, nak jual tak boleh. Tak boleh berlaku, diskat. Sehingga ada setengah ulama menyebut sampai satu peringkat orang-orang Islam yang masuk yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kan, hak masuk Islam, hak duduk bersama dengan Nabi ni siapa dia? Dah. Minal fuqara wal masakin. Hamba abdi. Dah. Ya memang gitu tabiat Islam. Kebanyakan orang yang sokong Islam ni orang-orang biasa. Orang susah. Bukan kelas-kelas Tan Sri, kelas tun dah. Orang mari Tan Sri tu ni ke dia dah. Dah. Memang dipanggil tabiatul dakwah. Tabiat perjuangan Islam. Hak tu dia tukar sekandar Nabi dulu. Orang hamba abdi, orang miskin, orang fuqara. Sebab biasanya apa ulama sebut gitu? Kerana orang miskin pun kita ni, kita tak ada kepentingan. Tak ada kerana sokong ni fikir kerana projek ke tak ada. Sokong ni boleh alau kau, tak. Boleh pakai. Orang miskin dia bebas, tak ada kepentingan. Moga dia menani sayur je, ada. Tak ada tikat ke apa. Jadi bila begitu ditekan dengan sebegitu rupa oleh musyrikin Mekah, oleh puak-puak Tan Sri Abu Jahal ni dah. Abu Sufyan masa tu belum Islam lagi dah. Sehingga ada setengah ahli sejarah menyebut siapa pekat sahabat-sahabat Nabi ni terpaksa makan daun kayu. Tak nak makan ni. Tak boleh nak beli, tak boleh nak jual, tak boleh nak beli, tak boleh berlaku. Maka waktu itu Nabi orang-orang Islam yang ditangkap lah. Kita cerita dengan cerita Bilal ibn Rabah dah. Yasir, Sumayyah, Ammar dah. Bilal ibn Rabah kena ambil batu tak atas dada dia. Ahad dah. Lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq dah. Adalah Abu Bakar kaya sikit. Saya dua lah masa tu dah. Abu Bakar lah pitih ada sikit tolong zakat kita kata, bantu dah. Sumayyah mati dah. Ni hebat orang puan ni balik tabir ni walaupun hamba tak apa nampak, makcik dia nampak hamba dah. Jadi dalam Islam orang pertama mati syahid ialah orang puan. Ni satu penghormatan yang Allah Taala beri dah. Dalam Islam ni orang pertama mati syahid ialah Sumayyah. Nama buat nasyid lagu Sumayyah dah. Dia orang pertama mati syahid dalam Islam. Sumayyah ialah ibu kepada Ammar. Ayah dia pun Yasir mati juga. Tak ada saya nak bakar mari tebuh dia nyotikai Abu Jahal. Nyotikai Abu Jahal dulu. Baik, bila keadaan gini, maka Nabi SAW perintahkan kepada sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Kita tahu kisah Raja An-Najashi. Raja yang waktu itu beragama Nasrani dah. Terkenal dengan raja yang baik walaupun dia beragama Nasrani. Maka Nabi perintahkan sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah. Nabi tak pergi. Kalau Nabi nakut dia pergi petel lagi. Dah. Kalau Nabi jenis lari dah. Kemudian berlaku lagi tekanan. Sehingga kemuncaknya semakin ramai sahabat-sahabat yang dikurung. Yang tidak diberi makan, kurung tak beri makan, mati setengah. Maka Nabi arahkan juga untuk hijrah ke Habasyah kali kedua. Yang ketiga lah barulah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang ketiga. Baik. Al-Bara' bin Azib sebut ketika mana hijrah ke Madinah. Dia kata mula-mula orang sampai di Madinah ialah aku perhatikan. Bara' sebut, Al-Bara' sebut dua orang mula-mula sampai. Dua orang. Hak ni hak trik pertama panggil. Trik pertama ialah siapa? Mus'ab ibn Umair dan Abdullah ibn Ummil Maktum. Ukayu, seorang yang butuh. Dua orang ni mula-mula klik siapa di Madinah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang yang alim, terutamanya alim dalam bidang Quran. Bila Mus'ab bin Umair siapa, perkara yang dia buat kepada masyarakat Madinah ialah mengajarkan Al-Quran. Kerana sebahagian orang Madinah telah masuk Islam. Itu ke mana jumpa Nabi di musim haji, perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah tu di mana tuan-tuan buat? Di Mina. Mina tempat kita pergi haji kan, kita pergi melontar di Jamrah apa, situlah berlakunya perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Ketika mana orang Madinah mari buat haji,
Nabi ni tuan-tuan masya-Allah. Gi kemoh ngepek Islam. Orang Mekah tolak kan? Orang Mekah tolak tak? Nabi ke Taif nyok pakung dengan batu luka tak? Jadi bila mari musim haji, Nabi ki daripada kemoh ke kemoh ngepeng kerana nak jual produk Islam. Bahasa mudah lah ni tuan-tuan, Nabi ditebarkan muka tak demi untuk jual Islam. Nabi pergi kemah ke kemah. Pergi kemah pertama, tak saya terima. Kerana Abu Jahal dan Abu Sufyan dia bersedah. Abu Jahal, Abu Sufyan ni, pok-pok Abu Labi ni, dia ni pemerintah Mekah. Dah. Jadi kalau orang nak pergi haji, kota haji, kau visa haji, dia pegang lah. Muka kuasa dia. Dah. Jadi di pintu masuk Mekah tu, dia waktu bedah sekelar. Bila orang Madinah mari, sekelar kalau kita zaman lain tak ada sekelar lah. Kalau nak semua dah faham dah. Waktu beda sekelar ni Muhammad ni jangan sekali-sekali jumpa dia. Di setiap pintu masuk Madinah. Pintu masuk Mekah. Setiap pintu masuk Mekah ni bila orang nak mari haji, dia letak dah di sepadan, di border, di kalau kita kat tempat cok passport. Nah. Ni Muhammad ni jangan sekali mu dekati dia. Jangan sekali mu mendengar percakapan dia. Kenapa? Huwasih, dia ni tukar sihir. Kalau mu dengar ucapan dia, mu akan disihir oleh dia. Jadi bila Nabi pergi kemah-kemah, orang tengok, ni dah ni Hussein ni, tak saya dengar, takut nak sihir. Pergi kemah kedua tak sihir. Akhirnya kemah yang terakhir, barulah 7 orang daripada Madinah. Bila Nabi kata, Ana Muhammad bin Abdullah Khatimul Anbiya. Jadi 7 orang ni kecek. Orang Madinah kecek, dia kata, hak ni dah kau duk gagak-gagak tu. Dalam kitab sirah, apa dia tubik kata gitu. Hak ni gah duk gagak, gini tuan-tuan cerita. Madinah ni, kita tengok sikit situasi Madinah sebelum hijrah. Madinah ini dia ada 2 kabilah yang besar, iaitu Aus dan Khazraj. Mengikut catatan sejarah, Aus dan Khazraj ni asal pada Yaman. Dia ni 2 beradik. 2 beradik musafir pada Yaman, sampai di Yasrib, yakni Madinah. Bila duduk di Yasrib tu berasa selesa, akhirnya beranak pinak sehingga menjadi 2 kabilah yang besar, iaitu Aus dan Khazraj. Entah kerana apa 2 kabilah ni baloh. Ya, asal 2 beradik baloh. Baloh tuan-tuan berapa tahun? Hak masyhurnya dari kitab sirah dia kata Aus dan Khazraj ni bala sampai sehingga 120 tahun. Sebelum Nabi pergi. 120 tahun dah 2 kabilah duk bala. Pero anak jantan besar, bila besar mereka perang. Bila perang, kadang-kadang benih Aus, klik apa ni? Apa yang gejat senjata. Pero anak besar perang pula, Khazraj pula benih. Sehingga apa berlaku di Madinah waktu itu tuan-tuan? Yang Nabi buat perubahan. Sehingga kan di samping Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, ada minoriti orang yang ada di mana ialah kaum Yahudi. Maka kaum Yahudi ni diambil kesempatan untuk pelaga Aus dan Khazraj sebelum Nabi sapa. Sehingga apa berlaku? Ni dalam kitab sirah. Apa kata pengajaran kita nak ambil ni. Sehingga waktu itu, walaupun orang Yahudi ni, Yahudi masyhurnya di Madinah ialah beberapa kabilah. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Mustalak, Bani Qainuqa, beberapa kabilah-kabilah Yahudi. Sehingga ni pengajaran besar ni ulama sirah sebut. Sehingga waktu itu walaupun yang dominan kita panggil majoriti lah pasal ni. Majoriti Madinah ini orang Aus dan orang Khazraj, yang ni orang Arab. Tetapi yang menguasai ekonomi Madinah ketika itu ialah Yahudi. Walaupun dia minoriti, kerana dia mengambil kesempatan di atas perbalahan dua puan. Bahkan sumber air ini asal tak dalam kehidupan, lebih lagi di tanah Arab. Telaga yang ada di Madinah itu pun, telaga itu dikuasai oleh Yahudi. Mana ekonomi Yahudi pegang, sumber air Yahudi pegang. Jadi tak ada guna oleh majoriti pun. Tika mana sebelum Nabi sapa? Nak ayat situasi Madinah. Dan bila berlaku perbalahan di antara Arab dengan Yahudi, maka Yahudi akan berkata, wahai Arab, yakni Aus dan Khazraj,
Mu balas aku siap lah mu. Sikit lagi Nabi akhir zaman akan keluar. Dan Nabi akhir zaman ni kami akan bersama-sama dengan dia. Waktu tu kamu akan dihalau pada Madinah. Kata Yahudi. Jadi bila Nabi jenguk dia kemah tadi. Sebab tu Yahudi kata, hak nidah kau. Hak nidah tu ialah hak Yahudi raya. Kerana Yahudi baca di kitab Taurat. Yahudi ni orang ada ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala marah sangat kau Yahudi ni. Tu ya. Minai sikit. Paruh masa pertama. Ambo tersebut kerek mana-mana. Kita semaya. Kita perasan ke tak? Bila kita semaya, kita baca Fatihah. Rukun tak? Rukun kauli. Tika mana kita baca Fatihah, perasan tak perasan kita duk sebut Yahudi dengan Nasara duk. Setiap kali baca Fatihah. Kita semaya 5 kali sehari ni, mana 17 kali. Nah, baca Fatihah dan semaya. Ketika mana? Ketika kita kata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang benar. Yang ni jalan Islam lah. Lalu Allah Ta'ala jawab dalam ayat lain, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah siratal mustaqim. Iaitu jalan lagu mana? Jalan yang dilalui oleh para nabi-nabi. Islam lah. Para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kemudian kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak sekali-kali ya Allah, minta tolong ya Allah, janganlah kami sekali-kali terikut, terpedaya, terpengaruh dengan dua golongan. Al maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Kita bukalah tafsir Tabari ke, tafsir Qurtubi ke, tafsir Ibn Katsir ke, semua kata al-maghdubi alaihim ay al-yahud. Yang kita sebut al-maghdubi alaihim itu al-yahud. Mana salah kita kata wairil yahud. Kita kata wairil maghdub tu sebenarnya kita kata wairil yahud. Mana ya Allah, janganlah kami sama sekali terikut jangan oleh Yahudi. Kenapa? Kerana Yahudi ni dia menolak Islam dalam keadaan dia alim. Dalam keadaan dia tahu. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abnaihim. Dah. Mereka kenal Nabi Muhammad ni serupa mereka kenal anak mereka sendiri. Sebab tu bila dia balah dengan Aus, bila dia balah dengan Khazraj, Yahudi kata, ayat sikit lagi Nabi akan zaman akan tubik, kami akan bersama-sama dengan dia. Lalu waktu itu kamu akan dihalau keluar daripada Madinah. Kata Yahudi kepada Aus dan Khazraj kerana dia minoriti. Jadi bila Nabi ni pergi ke kemah tadi, di musim haji tadi, musim haji lagu dia lah, bukan musim haji seperti kita lah ni. Musim haji zaman jahiliah dulu. Tapi dia pun wukuf di Arafah juga. Di Mina juga. Di Mina lah berlaku yang jadi Aqabah ni. Lalu bila Nabi masuk kemah terakhir, kebetulan kemah terakhir itu ada 7 orang pada Madinah. Lalu bila Nabi sebut ana Muhammad khatimul anbiya, hok 7 orang ni kata, hok ni dah kali. Hok ni dah hok Yahudi duk kacau. Lalu tak apa kita dengar. Nabi pun raya. Nabi raya, akhirnya 7 orang ni klik ke Madinah. Nak cerita berkembangnya Islam Madinah ni. 7 orang ni klik cerita Madinah, duk buang yang sai-sai kedai kopi. Hok Yahudi duk kacau sama kena kau hidup. Hok duk Madinah hok tak pergi kata yalah kau. Begini tahun depan kita pergi haji kita jumpa bulu. Jadi tahun depan tu daripada 7 orang menjadi 73 orang. Akhirnya gekas cerita maknanya dia pun berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penjajian Aqabah kedua. Lalu bila Mus'ab ibn Umair tadi pergi, sebahagiannya sudah Islam. Maka Musa ajar Quran. Sehingga Al-Barra' bin Azib kata, ketika mana Nabi ni sampai di Madinah, aku sudah pun menghafal ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Kerana ngaji dengan Mus'ab. Mus'ab ni suara sedap, tua semak, anak orang bangsawan, bikurang lah, bikurang begitu kali ni. Mus'ab ni tak, bikurang. Jadi Nabi nya dia pandai, dia tidak pergi kata pergi orang tahu kemacan dak. Nabi kiri Mus'ab ni sebagai duta Nabi, tua lawa, suara sedap baca Quran, panuk orang terpilih tahu orang ada kedudukan masyarakat. Bisa orang panggilan ni marketing, Nabi bisa awal-awal mengerti bab menega ni tak. Nak jual produk Islam ni tak. Itu 2 orang pertama sampai di Madinah.
Katanya Al-Bara' bin Azib. Kemudian siapa-siapa di Madinah? 3 orang. Trik kedua 3 orang. Iaitu Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir dan juga seorang lagi Sa'id bin Abi Waqqas. Ini trik kedua. Nabi tak siapa lagi. Trik kedua 3 orang siapa di Madinah. Trik ketiga siapa-siapa di Madinah? Hok hijrah ni. Umar Al-Khattab dan 20 orang muhajirin. Umar ni memang gedebek. Orang lain tubik pada Mekah senyap-senyap dengan malam tubik dak. Umar dak. Umar tain dia tubik lagi hijrah Madinah, dia pergi depan Darun Nadwah. Kalau kita nak tengok, dia pergi tempat parlimen Mekah ataupun dia pergi depan kawasan Kaabah lah ni tu. Masa tu betulannya Abu Jahal, Abu Lahab tu mai kerong kalau kita lihat kan. Mai kerong. Dah. Mai haji kau gitulah lebih kurang dak. Umar pergi. Umar pergi. Umar pergi dia macam ada grup. Apa kita lihat ni lah. Alik tu mai kereng. Hak ni mai haji. Hak tu mai berapa? Mai selambut ada tidak selambut tu mai lagi berapa dak? Mai teruk. Yalah. Kita orang sini tu orang kata orang Afrika Utara. Jadi Umar pergi ni, Umar yang gedebek. Dia pergi, dia kata, pasal ini pala busuk, dia kata. Kejut, grup tu kejut. Pergi mana? Jadi pala busuk. Pergi mana? Pala busuk. Jadi sebenarnya Umar nak menarik perhatian. Jadi dia mau tu pakat bangun habis. Lalu bangun, Umar kata, anak Umar. Umar kata, esok aku lagi hijrah. Esok bukan hari ni, esok. Pagi esok aku lagi hijrah. Siapa-siapa berani, sekat aku, silakan. Dia pakai baju tertera ni. Ngai panah, ngai pedang, ngai bergapo ni ada belakang atas bahu. Kalau kita dengan peluru, ngai bergapo M16 ni dah. Umar kata, siapa nak tengok mak dia tiok kerana anak dia mati, nak tengok bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim piatu, esok sekat kawal balik bukit tu. Orang Madinah kata, orang Mekah kata tak ada pasang yang Umar. Jangan banyak gorang yang Umar. Dah. Umar dia tu hebat. Umar ni Nabi cerita dah. Hebat tak hebat. Kalau dia jalan di Madinah, mana-mana lorong dia jalan. Dah. Dia jalan nyok-nyok. Setel mari lalu. Dia bau jebak Umar. Lari setel. Tu sana Umar. Kalau kita lalu tu setel tu. Tu biasa kita sana Umar dah. Muka kita tidak Umar je Umar ya. Dah. Malah kalau ada nama Umar sini dah. Jadi hebat Umar. Dah. Dia batu Nabi kata Umar ni dia ni zaman jahiliah pun hebat, zaman Islam pun hebat. Dia menggunakan kehebatan yang dia ada tu untuk Islam. Jadi Umar pergi trik yang ketiga. Umar bawa 20 orang daripada Mekah. Yang keempat tak ada orang sekat. Cari pasar dengan Umar cari pasar. Tak. Tidak setakat Umar je Umar pun bakal dah sini dah. Ke mana? Tapi bakal kalau anak tak ada lapar tak ada bakal mana juga. Nah. Bakal saja tak tanya anak apa 2 orang tak orang. Bini tu dah seorang ke mana? Baik. Jadi kena malam ni dia. Balah sesat tadi ni. Apa nama ni? Yang keempat lah barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba. Mana kalau Nabi ni lari dulu petang sampai Madinah dah. Nabi sampai yang keempat. Nabi dia Sayyidina Abu Bakar. Dan Al-Bara' bin Azib kata dia orang Madinah, dia tengok hak berlaku, suasana dia tengok. Dia kata aku tidak pernah melihat masyarakat Madinah yang hati mereka sangat gembira melainkan hari ini, hari ketibakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Madinah gembira. Maknanya gapo tu? Maknanya tu bukti jelas ya Nabi ni bukan pelarian. Mana kedatangan Nabi tu ditunggu-tunggu oleh orang Madinah. Kalau pelarian ni polis tunggu. Tunggu nak igak. Nak kau mana? Askar tunggu. Dah. Imigrasi tunggu. Ni orang Madinah. Sehingga kata Al-Bara', aku melihat perempuan hamba. Sehingga mereka lupa yang mereka tu hamba. Zaman dulu ada sistem hamba kan.
Sehingga mereka lupa diri mereka hamba. Bila mereka dengar Nabi dah sampai Madinah, lalu mereka berkata, Qadamar Rasul, Qadamar Rasul, Qadamar Rasul. Nabi telah tiba di Madinah. Semua orang Madinah tubik. Ada dua lain menyatakan, sebelum Nabi terima, sebelum Nabi sampai Madinah, boleh katakan hampir seminggu orang Madinah keluar daripada rumah masing-masing menunggu Nabi. Mungkin zaman dulu tak ada telefon, tak ada grup WhatsApp apa. Dah. Kok tahu-tahunya Nabi bertolak dari Mekah. Orang Madinah hari ni tubik tunggu pada mana Nabi Muhammad. Tak siapa. Klik semula. Esok mari pula. Nak ayaknya orang Madinah ni, bahasa budak ni teruja. Dah. Menunggu-nunggu ketebian Nabi. Dan bila Nabi sampai di Madinah, sehingga kita dengar dalam qasidah yang masyhur, dah. Orang Madinah menyambut Nabi dalam keadaan nyanyi qasidah, dah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Pakas kata tidak mau menasib saja malam ni. Pakas tak ceramah dah. Ni ayatnya boleh menasib juga. Memeh Mus'ab tadi lah. Nampak pahal ke sini. Baik. Tuan-tuan mata Allah SWT sekalian. Orang Madinah sambut. Tala'al badru alaina. Telah terbit di hadapan kita bulan purnama yang terang benderang. Orang Madinah kena dah bulan zaman tu. Tu buah kelah kali tu dah. Kalau orang gelar ni tak kena bulan, berat pada orang Madinah. Dah. Orang Madinah ketidah kena ada bulan. Tala'al badru alaina. Al badru bulan. Bulan tu lah. Bulan mana lagi? Dah. Kalau bulan sabit al hilal. Dah. Nama lain bulan sabit hilal. Al badru ni bulan purnama bulan. Hilir orang Madinah. Dah. Dah lah. Tu kata tak payah lagi berat benar dah. Jadi orang Madinah sambut tala'al badru alaina. Kerana keindahan Nabi Muhammad SAW itu digambarkan, sahabat kata di dalam Syama'il Muhammadiyah. Mereka kata, pada waktu malam kami melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan kami melihat bulan purnama penuh di langit. Maka bila kami bandingkan wajah Rasulullah dengan bulan purnama, lebih indah wajah Rasulullah SAW. Itulah gambaran sahabat menggambarkan comelnya Nabi kita. Sahabat tengok Nabi, tengok bulan. Tengok Nabi, tengok bulan. Lalu sahabat kata, antara Nabi dengan bulan yang mengambil penuh, yang cantik itu, jauh lebih indah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita semua tak rindu kalau tengok Nabi. Sebab tu sebut sama mau bawa jemaah pergi Mekah, Pak Umrah kata, bila kita sampai di Madinah ni, kena ada hasrat untuk tengok wajah Nabi. Hak masalah boleh tak boleh tu nombor dua. Nah, doa dengan Allah Taala dah. Mana kita tahu kita jumpa Nabi. Kita kena ada setiap pada diri perasaan kita ni kena ada azam lagi, semangat untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dan disebut oleh ramai para ulama, apabila dibandingkan dengan wajah Nabi Muhammad SAW dengan wajah Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu Nabi Yusuf ni orang sangat cantik, sangat comel, sehingga wanita Mesir waktu itu terpotong tangan dah. Pegat Zulaikha dah Zulaikha kena fitnah Zulaikha Nabi Yusuf, panjang cerita pula tu malam ni dah. Jadi gagal seperti Mesir kata, tak jadi bini raja ni. Allah ke mana nak kau anak orang pera ni. Jadi Zulaikha gerai kata, dia ni tak ada tengok Nabi Yusuf macam mana. Jadi satu kali dia buat jamuan. Zulaikha ni buat jamuan, akak buah-buah sedap-sedap, pisah. Bila isteri-isteri pembesar ni pakai pisah nak belah buah, masa tu Zulaikha kata, Yusuf tubik jalan, kerak tangan habis. Kerak tangan habis, mak dating apa habis kat tangan. Nak ajak lawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tahu setara mana ambu ada irah-irah sikit begitu lah. Jadi para sahabat sebut, kalau nak dibandingkan wajah Nabi Muhammad dengan wajah Nabi Yusuf alaihissalam, lebih cantik wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam Syama'il Muhammadiyah. Lawa lagi muka Nabi kita. Wajah Nabi Yusuf tu comel dah. Nabi Muhammad comel lagi. Allahu akbar.
Jadi tuan-tuan, maknanya Nabi tiba dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kekah cerita. Pukul 9 dah kita ni. Ambo nak timbul satu persoalan. Sebelum hari bulan Muharram ni kita pernah ada bincang panjang lebar. Sewaktu bulan apa, Isra' Mi'raj. Bulan Rajab dulu sebelum puasa dah. Bulan Rajab. Peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni Nabi daripada Mekah juga. Dah. Nabi daripada Mekah naik burak pergi ke Palestin. Dah. Begitu. Itu Isra' Mi'raj. Kau tahu buat ceramah Isra' Mi'raj? Kalau tak buat kena panggil ambo semula biar mau terang. Nah. Jadi Isra' Mi'raj ni asra abdi apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Kebetulannya ambo pun siapa dah Masjid Aqsa. Tahun 2014 dia ambo pergi ke Masjid Aqsa. Pergi ke Masjid Aqsa lah. Jadi kalau nak dengar cerita Masjid Aqsa kena panggil pula semula. Orang kapal panggil to be continue. Bersambung dalam episod yang akan datang, jangan ke mana-mana. Baik. Jadi time Nabi Isra' Mi'raj tu, dan itu Nabi sedih lah kerana Khadijah wafat, meninggal. Pak dari Abu Talib meninggal. Nabi naik burak dengan, kita kata dengan penuh kemudahannya daripada Mekah terus ke Palestin, Masjid Aqsa tanpa apa-apa gangguan. Timbul satu persoalan nak kat hijrah. Bapa bila Nabi hijrah pada Mekah ke Madinah, Allah Ta'ala tahu waktu burak. Ini satu persoalan sedang nak bahas. Dah. Bapa Allah Ta'ala tahu waktu burak. Dah. Kalau Allah Ta'ala waktu burak, Nabi naik daripada Mekah terus sampai ke Madinah, sama sedar. Maknanya Allah Ta'ala boleh buat. Boleh buat tak? Muka burak. Burak. Tak boleh nak ayat laju setara mana. Dah. Kerana binatang syurga. Cuma zaman kita budak-budak dulu ada orang India jual gambar. Gambar kuda putih ada sayap. Dah. Kita pun hak jenis hak tolong pun tepek dinding. Tidak orang sini ni orang lah kau mana Malaysia mana. Jadi benda tu khurafat sebenarnya. Jangan dia buat dah. Itu bukan gambar burak yang sebenar. Dah. Bukan kuda putih ada sayap. Wallahu taala alam lagu mana rupa dia. Tapi dalam Masjidil Aqsa kalau kita pergi ke Palestin tu, memang ada satu masjid, kita naik tangga tu, alik kanan ni dia panggil Masjid Salahuddin Al-Ayubi. Di depan sikit dia panggil Masjid Al-Burak. Iaitu dikatakan situlah Nabi tambak burak dia dalam Masjidil Aqsa. Cerita sikit dulu lah, intro dia panggil. Nak detail dia panggil semula pula. Baik. Jadi bapa dari peristiwa hijrah ni, Allah Ta'ala tidak atas buruk ke Nabi. Jawapannya saat ni. Jawapan dia ialah ayat mukaddimah yang membaca, iaitu ayat 40 daripada surah At-Taubah. Satu-satunya surah dalam Quran yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan buka Quran, setiap surah dalam Quran tu semua bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam surah At-Taubah tak ada. Dia mula-mula tu dengan bara'atum minallah. Kerana surah At-Taubah ni surah perang. Surah dalam tu ayat-ayat mengandungi tentang jihad. Jadi nak menggambarkan seriusnya Allah Ta'ala, maka tidak dimulakan surah At-Taubah dengan bismillah. Tak percaya buka Quran. Tak ada bismillah surah At-Taubah. Jadi dalam surah At-Taubah ni Allah Ta'ala sebut apa? Illa tansuruh. Lebih kurang Isra' Mi'raj juga. Allah Ta'ala kata, tidak berjayalah hijrah Nabi itu melainkan aku yang tolong. Kalau mu orang Muhajirin tak saya tolong Nabi, tak ada masalah. Mu orang Ansar tak saya tolong Nabi, tak ada masalah. Kerana aku Allah yang tolong Nabi. Faqad nasarahullah. Jelas. Dah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang memperjalankan Nabi pada Mekah ke Madinah, sebagaimana Allah Ta'ala memperjalankan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ini bagi akidah tuan-tuan. Bagi akidah kita. Iaitu siapa dia? Iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnain iz huma fil ghar. Iaitu dua orang yang dihambak tubik daripada Mekah, iaitu Abu Bakar dengan Rasulullah. Maknanya Nabi ni bukan lari, tapi Nabi dikeluarkan
oleh orang musyrikin Mekah. Dan Nabi ni bukan penakut. Kerana Nabi tahu lama dah orang Mekah ni benci ke dia. Nabi tahu lama dah orang Mekah ni akan hambak dia. Bila Nabi tahu tu? Kalau tu masih ingat. Ketika mana Nabi terima wahyu yang pertama di Gua Hira. Dah. Bila Jibril mari peluk Nabi. Dah. Jibril kata, "Iqra." Nabi kata, "Aku tak boleh membaca." Dah. "Iqra." Aku ma ana biqari. Nabi kata dia, aku orang ummi, tak boleh baca. Lalu akhirnya Nabi kat Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq." Siapa habis. Dah. Nabi klik rumah ni ketak gegah. Dah. Sepuan tak ada mula ketakak lah hekong sini. Ni nampak malak dah. Dah. Batu ya selimut ni. Jadi bila Nabi klik rumah, Nabi ayat ke Khadijah, "Zammiluni. Hei Khadijah, selimut aku." Kenapa? Nabi terkejut kena peluk kau Jibril AS. Khadijah ni isteri yang baik. Dah. Supaya isteri kita jugalah, isteri kita baik-baik juga. Dah. Kak Joh kita lah baik. Dah. Ada nama Kak Joh sini? Ada. Kena balik. Jadi bila Nabi kata zammilu ni, Khadijah kata berapa? Khadijah kata, "Ya Rasulullah, jangan duduk bimbang. Abang ni orang baik. Tak ada orang nak balas ni abang. Abang ni orang berjuru." Maknanya menandakan suami ketar gegar ni klik pada Gua Hira. Kalau bini kita, kalau hamba lah klik kagak ketar selimut abang. Itulah tu bagi sangat orang kata tak segi. Tu bini kita. Tidak orang sini ni, orang utara. Jadi kecuali Kak Joh, tak ada Kak Joh, okey. Dah. Jadi Khadijah ni, ya Rasulullah. Dah, jangan bimbang, jangan takut. Dah, awak ni orang baik. Dah, tak ada buat balas dengan orang. Dah. Rekah cerita Khadijah pergi jumpa sepupu dia. Cerita hak ehwal berlaku pada Rasulullah ni, jumpa Jibril ni, iaitu Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal ni seorang yang alim kitab Taurat, alim kitab Injil. Lalu Khadijah bawa Nabi ke jumpa Waraqah. Waraqah ni tua dah, kata tua, lebih kurang waktu umur dalam 80 tahun lebih betul lah. Lalu Nabi pun cerita lagu mana masuk dari Gua Hira, lagu mana Jibril peluk dia. Lalu Waraqah ayat, "Ya Muhammad, hadzal namus." Kata, "Wahai Muhammad, itu ialah ketua malaikat." An-namus ni bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat. Dia kata, "Hadzal namus." Itulah ketua malaikat. Hok pelukmu tu keluar malaikat, iaitu Jibril AS. Sebagaimana Jibril ini telah datang bertemu dengan Nabi Musa AS. Dia ahli kan? Ahli kitab Taurat. Sebagaimana Jibril ini bertemu Nabi Ibrahim. Lalu kata Waraqah ibn Nawfal, dia kata, "Wahai Muhammad." Dia tu wadah, dia kata, "Kalaulah aku ni diberi umur yang panjang, maka aku akan melindungi kamu, wahai Muhammad. Kerana kamu ni akan dibenci oleh masyarakat Mekah selepas ini. Kamu ni akan dihalau oleh masyarakat Mekah selepas ini." Bila Nabi dengar, Nabi terkejut. Nabi kata, "Betulkah gitu? Betulkah satu hari nanti orang Mekah akan benci aku? Orang Mekah akan halak aku?" "Ya," kata Waraqah ibn Nawfal. "Tidak ada satu ajaran yang dibawa seperti ajaran yang membawa ini kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, melainkan mereka ni akan dibenci oleh masyarakat. Mereka ni akan dihalau oleh masyarakat mereka, bahkan mereka akan dibunuh oleh masyarakat mereka." Maknanya secara kata, Nabi tahu lama dah. Ketika tu lagi tahin Nabi tahu dah orang Mekah akan hambak dia tubik. Tapi nak yang Nabi ni berani. Dah. Sebab tak boleh secara kata, mustahil berlaku hijrah kecuali Nabi tidak akan meninggalkan Mekah kecuali kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Nabi tinggal Mekah ni bukan kerana Nabi takut. Buktinya kerana Nabi tahu lama dah. Kalau Nabi takut, hari tu juga Nabi pergi ke Madinah dah. Masa hari Waraqah ayat tu, Nabi tak takut. Bahkan ada satu riwayat ayat Nabi ni berani, walaupun ada sedikit perbahasan sikit berat ni sejauh mana kebenaran mungkin bagi hak lepas dah kita baca dalam kitab lah. Dah. Dikatakan dalam fiqh sirah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Sama perekah-perekah gitu dah. Kalau nak cerita belakang ni pacerah kita ni. Tak kelik lama makan nasi tidur sini lah. Dah.
ketika mana Sayyidina Umar masuk Islam. Dia masa tu di Mekah. Orang sebut di awal tadi, orang yang masuk Islam sama-sama ni orang lemah. Orang lemah, orang tak ada pengaruh, orang ialah hamba abdi kita kata kalau kat tangan besar clicking ibaratnya lembek kuh dah. Hok puak-puak Tan Sri Abu Jahal muka makan sedap taubat besar. Dah gagah dah. Jadi sebab itu dihina oleh musyrikin Mekah. Suatu kali Sayyidina Hamzah masuk Islam. Sayyidina Hamzah ni dia ni sebenarnya kalau setengah kita cerita dia ni adik-beradik susu dengan Nabi. Nak katakan dia ni susu dengan sesuai yang sama. Mak sesuai yang sama walaupun dia ni pak darah Nabi. Tapi dia nyusu dengan mak yang sama. Maknanya Nabi nyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Sayyidina Hamzah ni dia pun menyusu dengan Halimatus Sa'diyah juga. Jadi Sayyidina Hamzah ni dia mula-mula tak cara mana kau politik Mekah ni. Dia ni tok lebah tak cara kau politik ni serupa lah. Mana dia gitulah. Dak Abu Jahal. Ini pergi masjid tak bercara nak berlaku berapa ikutlah cakap aku boleh makan. Begitulah perangai Sayyidina Hamzah dulu. Ceritanya. Jadi Hamzah ni kerja dia buru. Dia ni pemburu. Baju dia ni baju kulit singa. Batu. Dia ni kedai bel mana dia ni kerja dia kata pada aku duk balas dengan orang biar aku balas dengan singa. Hamzah. Satu kali bila Sayyidina Hamzah kelik daripada buru, orang Mekah duk ayat, "Hai Hamzah, mu tak tahu kau anak darah nyok apa? Tejer demo dah." Waktu tu Nabi kena bully lah kalau bahasa Melayu. Nabi ni kena bully kak. Kan Nabi sujud nak semaya cuah tai utah kepala Nabi dah. Jadi bila Sayyidina Hamzah dengar dia nak naik ke apa? Naik nak marah. Naik seh. Dia pun pergi nyok pergi bawa dengan busur panuh pergi kat Abu Jahal dia kata. Dia kata siapa dia teh anak darah aku? Siapa tak nak darah aku? Dia bawa Abu Jahal, leping Abu Jahal. Dah, Hamzah. Dia kata, "Ana ma'adini Muhammad." Aku ni bersama-sama dengan Nabi Muhammad, dengan agama Nabi Muhammad. Hadis ada kata, waktu tu Hamzah tak kenal pun Islam berapa. Cuma kerana semangat buat darah ni. Aku ni bersama-sama dengan agama Muhammad. Jadi kaju Abi Abu Jahal terbalik Abi meja kerong meja berapa balik Abi kena tes Sayyidina Hamzah ni. No. Itu dah baru lepas tu Sayyidina Hamzah masuk Islam. Maka ulama sirah berkata, tidaklah orang Islam Mekah ni gembira kecuali ketika mana tahu orang Sayyidina Hamzah masuk Islam. Mana waktu tu kalau zaman dekat tubi ada pada grup WhatsApp. Doh, Hamzah masuk Islam dah maksudnya. Ustaz Abu Jahal baca grup penipal apa kita jen kata dia. Ustaz saya bagak Hamzah pun hok dalam grup pok Abu Jahal left group kata yalah. No. Muka dia masuk grup Muhammad kan left group pok Abu Jahal ni. Sah dah. Tapi ada secara kata orang Mekah tu gembira dengan Hamzah Islam. Tetapi bila Umar masuk Islam lebih tidak adalah bila Umar masuk Islam lebih menggembirakan orang Mekah. Jadi Umar ni dapat juga. Setara mana tuan-tuan Umar dapat? Dia ni juara wrestling berturut-turut 3 tahun berturut-turut. Memang. Umar digambarkan body dia kata. Kalau kita tengok sado lah. Tubuh sado kata. Ya. Hebat sana Umar. Jadi Umar nak masuk Islam ni. Umar ni dia ketua puak dia. Pukul 9 dah kita ni. Jangan bisa pukul 10 nyanyi kamu lah. Tapi bini dah patah lagi tak darah lah. Tak apa lewat sikit budak. Tak jadi apa juga boleh jebak aku. Muslimin muslimat mati Allah SWT. Klik jaga anak-anak lah. Hadirin hadirat mati Allah SWT. Jadi Umar ni walaupun Umar dia debeh tapi cerdik. Disebut dalam syarah Umar ni Safiru Makkah. Safir Mekah ni mana kalau Safir dia duta. Umar ni Safir Mekah. Mana kalau orang Mekah waktu itu ada perundingan apa-apa dengan masyarakat luar, maka kira Umar. Umar lah orang yang mana dia ni bijuk berkata-kata. Cerdik lah. Dan Umar ni tidak ummi. Banyak orang Mekah ni ummi buta huruf. Umar ni kata termasuk di golongan intelektual. Walaupun dia sendiri tu dia pun pahlawan. Dua sifat yang ada pada diri dia. Jadi Umar ni
Bila mesyuarat, muka dia kafir macam tu. Mesyuarat di Darun Nadwah, Parlimen Mekah ni. Dia kata gini, nak pelesar pengaruh Muhammad semakin hari semakin hebat ni, kita klik ke rumah masing-masing, cek puak masing-masing, mana puak saku Muhammad, kata tay puak kita. Dia kata kalau puak lain nak tay puak lain, balah. Dia orang Arab, dia kabilah kan. Dia tak suka. Dia kata kita tay sama sendiri. Jadi Umar klik. Dia klik domo. Ambil pedang, bakar baju perang. Tobek nyok. Orang tanya, "Mu nak pergi mana, Omar?" Jumpa tengah jalan, cabai 3 jumpa. Omar kata, "Aku nak pergi tan Nabi." Aku tak kira lah, terik ni aku nak pergi tan Nabi. Kerana dia lah pucat segala-gala je dah. Adik-beradik baloh, anak ngepok baloh. Musyrik Mekah waktu ubik kafir macam tu, Muhammad ni bapak perpecahan Mekah. Pecah habis orang Mekah dah. Baloh, adik-beradik baloh, ayah balongnya anak. Jadi jenis pesi ayah balongnya anak. Anak balongnya abang ni bukan baru lama dah. Nabi Muhammad mula-mula kena ni. Bukan Tok Guru ni asyik, bukan Tok Guru jadi. Awi lah sikit. Nabi Muhammad kena dah. Jadi Umar ni pakai pedang lagi nyok. Orang kata Umar, tak sedap belagak dia kata, adikmu masuk Islam tahu ke tak? Adikmu Timah ni masuk Islam dah. Kejut Umar. Dia nak marah kat orang lain, adik dia sendiri. Dia kata kat orang. Dia pun buat yutang. Kona semalam. Tak, ni betul ke kona semalam. Pergi sama Fatimah. Waktu tu Fatimah duduk mengaji Quran. 3 orang dalam rumah. Mengaji Quran. Umar pergi kat rumah jam begitu. Tidak dinding konkret sepuluh begini. Tak. Dia lalu dengar. Masa tu ceritanya Khabbab baca Quran. Guru Khabbab ni guru tuition kepada Fatimah dengan suami dia Sa'ad. Tak, suami Fatimah. Jadi Umar dengar. Tapi tak jelas. Dengar baca sesuatu tak jelas. Maka Umar ketuk itu. Gong. Umar. Ya Fatimah, iftah. Buka pintu. Fatimah dalam pucat si. Babi aku marilah. Boleh menyakit buat kita. Khabbab ni, kau je untuk guru Quran ni, lagi nusuk alik pintu. Kalau kita ada kejutan. Tok lelaki dia nusuk buah katil. Namanya begitu lah. No. Ibarat Umar, orang takut belakang. Bukan Haji Umar ni, Umar. No. Umar lah kotak. Ya ada kena maju Umar. Minta maaf. Baik. Ada muncul. Kena sekat dengan jalan. Bapak ni tak kelik. Tadi Umar masuk. Umar kata, "Mu baca ke dia Timah?" Aku dengar dia baca apa? Tak ada baca apa. Ada kata. Tak, mu baca benda aku dengar dia. Akhir betul kata, Waktu bi nak tengok. Kata abang tak boleh pegang, abang najis. Fatimah pun berani juga. Tak mengadik-beradik tolong dak. Abang tak boleh, abang najis, tak boleh pegang Quran. Kalau abang nak pegang kok pergi mandi. Sekolah banyak kata, mandi mandi. Lebih kurang mandi Mekah lah. Mandi begitulah. Aku kita pergi Mekah dah. Kau kena air panas kat pakai sodah lah tu dah. Je pula tukar merah biru dah. Kita tak biasa perut merah kat boleh menyakit ya. Kena masa kecilnya tu kat nyanyi. Pakai kelepas itulah. Boleh nak lagi mandi ni. Kena belajar bab ilmu pahit ni. Dia pahit merah tu air panas. Gitu. Tu isap rokok dah nyampe masa kecil. Kau ingat pengalaman tu dah. Baik, jadi Umar pun tobik jambil tu. Mari tengok. Fatimah bui. Naskah Quran dulu, kulit kambing, kulit uta, dah. Dia pun baca. Umar ni maksud Umar ni orang cerdik, orang terpelajar. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi dia kata, ayat ini jamil. Umar kata. Comel bahasa muka dia orang terpelajar, orang cerdik, dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati al-ula. Siapa ujung ayat lah. Dia ayat panjang dia baca tu. Tu mak kata, "Wahai Fatimah, aku nak tanya mu, adakah kerana ayat-ayat sebegini orang Mekah marah ke Muhammad? Muka bagi comel. No. Hak ni kau dia kata. Hak ni kau orang Mekah dok marah sama kini Muhammad kerana ni kau. Kerana benda yang baik ni. No, muka dia faham bahasa. No. Lalu Khabbab hak nusuk alik dia ni tubik. Dia panggil apa?
Ya gapo bagi istilah. Yang ngita kok lobel lah main gapo ni. Nyodu. Dia nak nyodu apanya. Jadi ya topik dia kata, ya Umar. Dia kata apa? Absyirka ya Umar. Berita gembira untuk Umar. Dan kenapa Umar ni lembut ni? No. Wallahi kata demi Allah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW menyebut, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Umar. Makna hokmu terima hidayah ni kerana Nabi doa kamu ni. Dia seorang riwayat kata, Nabi kata, ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Dua Umar ni makna Umar Al-Khattab dengan Umair, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal Amru bin Syam. Umar juga. Jadi akhirnya Allah terima Umar Al-Khattab. Maka Umar tanya khabar, betul sungguh kau hokmu ayat Nabi pernah berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kuatkan Islam dengan Umar? Ya. Nabi pun Umar pun nyok pergi rumah Nabi. Jadi bila Umar ni gerak ke rumah Nabi, tersebar lagu WhatsApp puak-puak orang Islam kau ni. Sebar lalu dah. Tersebar. Jadi bila sebar siapa ke WhatsApp Hamzah. Hamzah pun dugah pergi. Engkau tak tahu lagi setara mana Umar ni. Pergi dengan pedai dia. Jadi Hamzah ready dengan sahabat-sahabat depan rumah Nabi. Kata waktu tu Nabi duduk, kalau laninya Pak Nabi duduk tu atas sikit pada Bukit Safa. Rumah Al-Arqam bin Arqam, bukan rumah Nabi, rumah Arqam Ibnu Arqam. Atas Bukit Safa sikit lah. Nabi di situ. Jadi Abu Jahal pula apa ni? Sayyidina Hamzah dengan sahabat-sahabat mari dah dikung. Sayyidina Hamzah kata, kita tengok Umar mari ke mana. Kalau Umar mari dengan cara baik, kita sambut dengan baik. Mungkin dia pahlawan juga Hamzah. Kalau Umar mari dengan anak, tak ada kau mah dekat aku dulu, kata Hamzah. Mungkin sama tak dekat. Jadi bila Umar sapa, dah. Jadi Hamzah tanya, "Ayo agak apa, Umar?" Ya sama kedebel, sama jumpa Tok Dekal. Lagu mana dia bahasa Tok Dekal tu supaya bahasa kita? Dah. Jadi riwayat ni kata, Demon ni pika awal tak apa nak benar Nabi Umar nak jumpa Nabi ni. Bila dah kata riuh gitu ni, Nabi tu nyok-nyok Nabi kecekor baju Sayyidina Umar. Kecekor. Lalu Nabi kata, "Wahai Umar, sampai bila kamu nak berada dalam kekufuran? Sampai bila kamu nak berada dalam kekufuran?" Terkejut Umar. Umar dah ingat ke dia ke debel sekali Mekah. Rupa debel Nabi lagi pada dia. Terkejut Umar kata apa? Lalu waktu juga Nabi Umar kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Masuk Islam. Nak hikmah Nabi, cara orang kedebel gini cara layan dia. Cara orang kampung lain pula. Cara orang menega lain pula. Sebab tu dalam agama hikmah ni bukan serupa. Dah, adil dalam Islam bukan malah serupa. Dah. Adil dengan hikmah ni ialah kena dengan orang tu. Kita ada anak tino. Dah. Bila gaya beli baju kurung. Anak jatah beli baju Melayu. Tapi kalau pok tu tolong, kita tahu ni kita nak adil sikit lagi, kita beli baju kurung belakang. Dah. Itu bukan adil. Adil dalam Islam ni bukan sama. Cuba juga. Kita ada dua bini. Contohnya ni. Contoh. Dah. Bini kita, anak pertama ada 8 orang. Bini pertama contohnya anak 8 orang. Bini kedua, lah ni tak ada lagi lah dah. Bini kedua anak 3 orang. Jadi kalau adakah kalau bini pertama ni kerana anak 8 orang kita beri 800, bini kedua anak 3 orang kita beri 800 juga? Dah. Adil Islam. Bini pertama contoh, ni contoh. Jangan kata sungguh enggak WhatsApp kau Muhammad pun lah beragama lain. Dah. Bini pertama anak 8 orang beri 800. Bini kedua anak 3 orang beri 300. Itulah adil Islam. So lagi contoh. Katalah hamba ni pergi mana? Pergi Mekah lah. Dah. Bini pertama dia minat warna biru contohnya. Biru tak apa dalam ni kan. Dah, contoh dah. Dia minat color biru. Boleh kokoh dah. Kalau biru muda tak sih dah. Bini kedua dia minat warna hijau. Jadi hamba klik beli jubah.
Kalau hamba ni seorang yang adil, bini pertama hamba beli jubah biru kerana dia minat biru. Bini kedua hamba beli jubah hijau kerana dia minat hijau. Tapi kalau hamba tolak, beli hijau kedua, dah adil. Tidak adil tolak panggil. Dia tamu tahu dah bini minat biru, beli biru lah. Jadi adil dalam Islam ni bukan sama, bukan serupa. Adil dalam Islam ni wadu syai' fi maudihi, meletakkan sesuatu kena dengan orang tu. Sama dengan hikmah. Contoh, seorang sahabat Nabi mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ayu a'mal afdal indi. Dah. Rasulullah, amalan apa paling afdal untuk aku? Ni Nabi kata, la taghdha, jangan mu jenis backing. Jangan mu jenis bengih. Dah. Tak ada. Kalau bini lambat sikit akak nasi lepas pinggir dah, contohlah contoh. Tidak orang sini ni orang mana Australia ke mana dah. Nabi kata la taghdha. Kerana Nabi tahu dah kakak ni jenis backing dengan bini. Mari orang lain pula sahabat Nabi. Tanya soalan yang sama. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal indi? Dah. Amalan gapo hak paling baik untuk aku? Nabi kata as-sadaqah. Soalan tu lah, tapi jawapan lain. Kerana Nabi tahu mari tanya ni kakak kedeku. Nabi kena, itulah hikmah. Dah. Mari orang ketiga pula tanya soalan yang sama. Ya Rasulullah, ayyul amal afdal indi? Amalan gapo paling baik untuk aku? Nabi kata birrul walidaini. Membuat baiklah kepada kedua bapa. Kerana Nabi tahu kok mari tanya ni jenis gakau ke mak pak. Soalan yang sama tapi jawapan berbeza. Itulah hikmah. Bukan hikmah ni serupa belakang. Ada. Baik. Jadi habis cerita Umar. Sembilan syukur cerita Umar baru ni. Allah al-amr ni. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bila dengar kesimpulan lega nak habis dia kata. Dia tak tahu kesimpulan hamba ada 10 kesimpulan nak. Baik. Kita sekarang ni sudah berada di zaman yang tak ada dah hijrah. Nabi pun sebut la hijrah tak. Dah. Tak ada hijrah lepas aku. Dah. Illa al-hijrah yakni al-hijrah ma nahallahu anhu. Dah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah hijrah cuma kita guna bahasa hijrah duk Kelantan lagi Kuala Lumpur tu dia panggil itu hijrah bahasa. Dah. Dia istilah tak ada dah hijrah Nabi Muhammad. Cuma amat sebut lah ni nya. Kita duduk di suatu zaman yang Nabi tak ada. Dok kita duduk sambut hijrah Nabi, kita sambut tak ada dah. Jadi banyak cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita lah. Ni. Tamulah ni kita dalam keadaan Covid lagi dah. Ambo nak sebutnya ada lebih kurang 3-4 cabaran kita lah. Pertama, cabaran pertama kita ialah pendidikan. Ni kita kena ikut, kena perhati. Pendidikan kita berapa lama dah kita ni dipisahkan daripada pendidikan agama. Dah. Bila penjajah mari, dia pisahkan. Dah. Dunia suku ngaji sains suku, ngaji matematik suku, agama suku, kelas suku. Dah. Padahal dalam Islam, ulama tu lah ulama tu lah juga saintis. Dah. Ulama dulu yang pakar bidang geometri ke, pakar bidang Al-Farabi ke, Al-Khawarizmi, Al-Haytami ke, semua mereka ni ngapa Quran dulu sebelum ngapa sains. Ngapa Quran dulu sebelum ngapa sipil. Dah. Jadi kita kena kembali ke semula. Cabaran zaman kita ni pendidikan anak-anak kita. Apatah lagi lah ni dengan orang panggil jago-jago barat buat masuk. Dak merosakkan anak-anak kita. Jadi ini cabaran kita. Kita dah bincang hijrah ni, kita nak tengok juga gano cabaran kita dan kita mesti mengembalikan semula. Ada forum mana di Masjid Besar Pasimah. Forum mana satu sekolah di Kuala Lumpur lah, kalau tuan-tuan ada PT boleh hantar anak. Namanya Fadli School. Dia ada seorang doktor. Sekolah dia ni umur 18 tahun PhD dah. Pelajar-pelajar yang belajar ni boleh search di internet Fadli School. Umur 18 tahun ni sudah ada PhD. Inilah kita nak lahirkan orang-orang yang hebat-hebat dalam Islam yang akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya asas pendidikan Islam adalah Quran, hadis. Dah. Kerana orang dulu tuan-tuan, dia hafal Quran dulu sebelum dia hafal sipil. Dia hafal Quran dulu sebelum dia hafal teori sains, teori fizik.
Kita lah ni apa fizik dulu, umur 60 baru nak ajar Quran. Tu dia jadi wala bo tu dah. Kerana dekat dengan nak mati baru ngaji Quran. Tidak orang sini nak kata orang Maghribi mana ikutlah. Tidak orang sini. Kerana barat. Barat tu lah. Sebab barat dia tahu dah kekuatan orang Islam ada pada Quran. Dah. Berlaku di Parlimen Britain pada tahun 1940 dah. Seorang Perdana Menteri Britain bangun di Parlimen Britain bercakap, dia kata, kita mesti ikhtiar supaya orang Islam seluruh dunia tidak lagi menggunakan benda ni. Gapo dia pakai Quran tu. Quran. Dia akad Quran dalam parlimen. Dah. Kita mesti menggunakan apa jua cara untuk melemahkan Islam, mesti kita menjauhkan orang Islam daripada ni. Quran dia pegang dalam parlimen Britain. Walaupun begitu tuan-tuan, musuh-musuh Islam ni, walaupun dia ni memusuh Islam, tapi dia mengkaji ilmu Islam. Sebab tu timbul golongan orientalis tadi. Dia mengkaji ilmu Islam untuk melemahkan orang Islam. Ambo baru ni bila kajian Malaysia waktu bit tema hijrah tahun ni ialah Ummah Rabbani, negara harmoni. Tahu tak? Ummah Rabbani, negara harmoni. Ambo pun cari harmoni, Rabbani. Salah satu topik dalam internet itu ialah seorang ulama Syariah nama Syekh Said Hawa. Dia menulis panjang menghuraikan tentang makna Rabbani, Ummah Rabbani. Salah satunya kitab dia Al-Asas fit Tafsir. Kitab dia masyhur Asas fit Tafsir. Ni dalam bahasa Arab, tapi tuan-tuan tahu tak? Ambo tengok internet tu, salah satu website yang membicarakan mengenai kitab Asas fit Tafsir yang dikarang oleh Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa ni orang ikhwan, orang pah Syariah, ulama hebat Syariah. Tetapi dalam website mana ambo tengok itu dari website University of Hebron, Israel. Tu artikel ilmiah Syekh Said Hawa dalam bahasa Arab tu ada dalam website University of Hebron, Israel. No ayat Israel, dia duk marah becik Islam, tapi ilmu orang Islam dia kaji. Dia ambil. Kita orang Islam sendirinya, Said Hawa mana? Ambo kena Said Somad yang ambo kenal. Contohnya, kita tak kenal pun ulama gitu. Maaf, ada tidak orang sini ni. Orang mana lah? Orang Amerika dah. Tapi musuh Islam dia kaji kitab-kitab tulisan ulama-ulama Islam. Ni kita kena belajar pendidikan maksudnya. Kita mesti kena merancang supaya anak-anak kita ni bukan sahaja hafal Quran, tapi mereka ni boleh menjadi alim ulama pada masa depan. Tak ada masyarakat kita tanya, gapo cita-cita cikgu anak-anak kita ni? Gapo cita-cita doktor? Ada tak kita tanya anak kita gapo cita-cita ulama? Ada tanya di sekolah? Tak ada. Sebab mak ayah tak ajar. Mak ayah tidak menggambarkan yang ulama ni orang mulia, orang rapat dengan Nabi. Tak ada pun seorang anak-anak yang kata dia nak jadi ulama. Tak ada. Ini kita kena baiki. Hijrah ni mana berubah? Ada. Berubah, kita mesti ubah pendidikan anak-anak kita. 9.5 kali bahasa. Nah. Yang kedua, ni semua. Yang kedua ialah menarik juga ni, ialah ekonomi. Kita duk ingat Islam ni semaya. Dah, ngati ekonomi cara apa sekarang boleh makan lah. Dah. Amo sebut tadi. Di Madinah Yasrib, ketika bila Nabi tak sapa, yang menguasai ekonomi Madinah ialah Yahudi. Dia minoriti. Sebab kita pak Malaysia lah ni. Dah, sebab kita. Tapi bila Nabi sapa Madinah, apa Nabi buat? Nabi atas sahabat-sahabat dia antaranya Abdurrahman ibn Auf, Talhah. Dah. Sehingga akhirnya ekonomi Madinah yang dipegang oleh Yahudi itu dikuasai oleh orang Islam. Ni antara sebab Yahudi marah. Kerana ekonomi telaga yang dipegang Yahudi sumber air. Dah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi beli telaga. Dia pergi beli telaga. Bi'ru Ru'mah, nama telaga tu Bi'ru Ru'mah, dijual ataupun dibeli oleh Yahudi pada waktu itu dengan harga tu, kalau nilai duit lah ni ialah harganya 300,000. Kalau nilai duit lah ni dengan waktu tu dinar, mah dinar dah. Kalau nilai lah ni, harga Abdurrahman beli telaga sumber air Madinah itu harganya ialah 300,000 ringgit. Masa tu nak ya ekonomi Mekah dikuasai oleh Yahudi. Tapi bila Nabi pergi,
Nabi menguasai ekonomi Madinah. Inilah BMF senyap semula dah. Buy Muslim first ni kita kena teruskan dah. Mesti kita membeli barangnya daripada orang Islam. Menguatkan ekonomi dari orang Islam. Sebab bila kita kuat ekonomi, musuh akan takut. Musuh akan takut secara automatik. Tak. Memang masa BMF itu kan gagal. Gagal dia takut tu. Tak. Kerana barang dia tak laku. Dia ambil tengoklah ni. Kalau di pasar di kedai-kedai pun contohnya bukan ngeping, barang adabi pun banyak. Dulu adabi tak banyak mana kicap. Lah ni macam-macam adabi Oktober. Kita kena beli lah, sokonglah. Ikutlah MS Muhammad kalau kata orang Kelantan MS Muhammad tu. Bola duk beli hok Maggi gapo tu pok dia belakang. Dah. Ini kita. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, dia kuat iman, dia kuat tahajud, dia kuat sembahyang, dia juga mesti kuat menyokong ekonomi Islam. Tu baru orang beriman. Tapi kalau kita kata dia orang pergi Mekah 10 kali setahun, dah. Duk beli hok kedai orang bukan Islam, iman dia ada masalah. Tunggu, ada masalah. Kerana kok mana-mana orang Islam kena sokong orang Islam. Baik. Yang ketiga, ialah cabaran yang ketiga ialah pemikiran. Ni timbul Islam liberal. Islam liberal ni geria tu tuan. Islam liberal ni Islam boleh berlaku. Islam nak minum arak apa boleh. Islam nak berzina apa boleh. Ini dia panggil proses normalisasi. Normalisasi ni penjajah tengah buat lah ni. Tinggal kita pun ialah dia tanam dalam diri orang Islam ialah budaya tak apa. Dan hak paling besarnya dia menguraikan menggugat keyakinan kepada orang Islam. Contoh nak sebut. Apa sebut dah mal. Itu dia dah mal. Contoh dak. Anak tak amal anak-anak kita. Dia mari jumpa. Dia kata yang musuh Islam dengan apa ni? Dia kata Islam ni mudah ke payah? Cara dia. Kalau kita jawab mudah, dia berkata bangun maya subuh mudah ke payah? Dia nak dia nak suruh kita kata Islam tu payah benarnya. Apa dah poin dia? Dia jujur tu. Mula tanya Islam ni mudah ke payah? Kata mudah. Puasa mudah ke payah? Akhirnya kalau anak-anak Islam tu tahu, payah Islam ni. Nampak tak? Cara-cara musuh. Yang kedua dia mari tanya, Islam ni adil ke tidak? Kita kata adil. Adil guano, sako jatah boleh banyak, retina boleh sikit. Tengok. Dia akan pergi so. Akhirnya anak-anak Islam yang tahu, walaupun tak tahu mulut dia akan mikir, payah Islam. Tak adil Islam. Dah lepas dia. Ni cara musuh. Ini kita kena ingat. Cara musuh menanam pemikiran. Dia panggil at-tashkik, menimbulkan keraguan. Dah. Dia kata Nabi ni umat dia bini pak dia tasmil. Dah. Jadi kalau orang itu yalah sungguh. Nampak? Dia menimbulkan tashkik. Jadi sebab itulah asas pegangan akidah mesti kuat. Mesti kuat. Terutama anak-anak kita lah ni tuan-tuan. Zaman lah ni ngaji jauh-jauh. Biasa tinggal mak ayah lepas ke Amerika, lepas Jepun, lepas Korea. Mengaji jauh tak ada masalah. Nabi pun sebut al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Ilmu dia berkata sebenarnya hak milik orang mukmin. Kenapa? Kerana bila orang mukmin dia kuasa ilmu, dia akan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan manusia. Lah ni ada nuklear bom aturan, hak pegang ilmu tu orang kafir, orang jahat. Orang tak ada dosa pahala. Dia guna ilmu untuk kepentingan diri dia. Sebab tu Nabi kata al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadah fahuwa ahku biha. Ilmu ni mesti menjadi milik orang Islam. Kalau ilmu tu di Korea, pergi ambil di Korea. Dah, bukan ambil orang Korea buat klik rumah. Ilmu. Kalau betul tak ada masalah dah. Ilmu di Amerika pergi, tak salah. Tetapi anak-anak kita yang pergi ke Amerika gimana mesti ada akidah yang kuat. Mesti asal agama yang kukuh. Kalau akidah tak kuat tak jadi nama berapa dulu kok ngaji di Oxford nama berapa. Kok jadi pelacur akhirnya. Nama berapa? Sofia. Dah, nama comel dah. Dia cerdik matematik, tok, bijak matematik. Pergi Oxford dah, Oxford. Akhir jadi dua diri. Gak amo jawab masa tu duk gagal kata tak pelik sikit apa.
Kita tengok dia ngaji mana. Ya. So setara mana ilmu agama dia tu. Kalau Safiah ni ngaji tapih Quran, ngaji sekolah Arab, tiba-tiba pergi ke Oxford jadi gitu. Pelik. Pelik semua. Tapi kalau dia di rumah betul akan tuduh Quran betul boleh baca, tak pelik sikit gabuk lah. Bos dia molek. Jadi asah. Asah tu penting. Yang seterusnya ialah politik. Politik pengajaran. Ulama-ulama sejarah menyebut perbuatan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah perbuatan politik. Ini membuktikan Nabi seorang politikus bahasa ni. Dah, ahli politik. Nabi ni orang politik, cerdik politik, bijak politik. Kenapa? Kerana Nabi tengok di Mekah, walaupun Mekah ni kampung dia, tapi orang Mekah menolak dia. Tak terima dakwah. Tapi Madinah walaupun bukan kampung dia, dah. Tapi orang Madinah sedia menerima Nabi Muhammad. Bahkan orang Madinah melantik Nabi Muhammad menjadi pemimpin negara yang ulung. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi ta'akhi baina muhajirin wa ansar. Nabi mempersaudarakan muhajirin ansar. Aus dan Khazraj tu beres dah. Dah. Aus dan Khazraj tu beres dah. Mana orang Arab yang Islam. Muhajirin ansar lagi. Dah. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi buat piagam Madinah. Sahifah Madinah. Kalau kita kata perlembagaan Malaysia lah. Dah. Dalam piagam Madinah itu Nabi menyebut dengan jelas bagaimana orang Madinah mesti menjaga keamanan Madinah. Termasuklah orang Yahudi, termasuklah orang Nasrani. Maknanya sistem keadilan yang sangat comel yang telah Nabi buat di dalam Sahifah Madinah tu ada lebih kurang 45, kita kata kawan NM lah kalau ni nak. 45 perkara. Kurungnya 1, kurungnya 2, dan melah ni gitulah. Naknya hebat dah piagam Madinah. Jadi bila Nabi menguasai politik Madinah, maka waktu itulah Islam boleh diterjemahkan dalam masyarakat. Islam dalam pentadbiran negara, Islam dalam sistem ekonomi jual beli, Islam dalam harta pusaka, Islam dalam budaya, Islam dalam seni. Kenapa? Kerana Nabi menguasai politik Madinah. Nabi ada kuasa, al-quwwah. Jadi politik ni penting untuk Islam kerana bila kita ada kuasa, kita boleh buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Dah. Di Mekah dulu usah kena orang lain, Nabi nak semayang je tuah taik demo. Walaupun kampung sendiri, walaupun buat darah. Dah. Kerana tak ada kuasa. Jadi Imam tadi sebut, Islam ni mesti ada satu kuasa yang menjaga Islam. Kena ada kuasa yang menjaga Islam. Jadi as-siyasah minad-din. Politik ni sebahagian daripada agama. Kerana Nabi Muhammad adalah seorang politik. Pemimpin negara mana boleh pemimpin negara tak terlibat politik, mana boleh? Dah. Pemimpin negara orang nombor 1 terlibat dengan diplomatik, semua ni perbuatan-perbuatan politik. Jadi kamu nak sebutnya kesimpulannya perbuatan hijrah Nabi itulah satu perbuatan politik. Bukan benda-benda biasa. Akhirnya ialah cabaran kita pada masa sekarang ini adalah sosial. Anak-anak kita tengoklah, dah masalah pendedahan aura, masalah homoseksual, LGBT. Tak tahu ke mak ayah kita menama rima LGBT nya. Dia hak terbaru tuan-tuan, mana-mana tempat mau sebut benda ni. Hak terbaru ni dia panggil bisexual. Nama rima pula ustaz ni dah. Bisexual ni gini. Kalau jatuh sama jatuh dia panggil gay. Dah. Gay sama gay lah. Dah. Dia panggil gay. Dah. Kalau pondek, kita nampak pondek awak jatuh pakai baju retino. Dah. Bagai dah susah belakang ni. Dah. Kalau retino nak jadi jatuh dia panggil pancake ke berapa dah? Ikutlah nama berapa. Dah. Bapuk ke berapa dah. Tapi hak terbaru ni tuan-tuan dengan molek ni. Dia panggil bisexual. Ni sahabat sama bohong doktor-doktor saya atau ustaz tu buaya di masjid. Kita di hospital ni jumpa macam-macam ke. Ada doktor. Doktor tahu lah. Dah. Dia kata apa? Dia kata bisexual ni. Doktor boleh ngesah lah. Dah. Dia gini tuan-tuan bisexual. Dia jatuh nampak sekuambul lah molek. Pakai baju kemeja, pakai seluar selek,
ada bini seorang contohnya dah. Ada anak 3 orang. Tapi dalam masa yang sama dia ada kekasih. Yang masalahnya kekasih dia tu jatuh juga. Nak kata guan. Zaman law ni. Cabaran ni cabaran zaman law. Dah. Kalau pondek jelas pondek tak nampak dak. Jelas. Dak. Kalau bapak ni nampak hon ni tak jelas. Dia normal, ibaratnya orang yang normal dalam masyarakat. Dia ada isteri, dia panggil makan belako, yang ni bahaya belako. Zaman law ni. Normal nak pilih menatu ke apa ni beringat. Zaman law ni. Dia ada bini, ada anak, tapi ada gawe. Gawe tu jatuh juga. Nak kira kawan. Benar. Kau Nabi Lut jawab dia ni. Jadi itulah cabaran kita lah ni. Maknanya kita mesti melihat walaupun kita dah sambut hijrah, ni kita sehari 2 ni merdeka pula dah. Hakikatnya kita tidak merdeka 100% lagi. Nah, banyak lagi unsur-unsur penjajahan barat yang masuk dalam keluarga kita. Kalau ni pula begini ni, boleh masuk ke dalam rumah. Dah. Ayah duk tengok forum perdana awak Islam di ruang tamu. Anak duk tengok berapa dah bilik tak tahu. Inilah cabaran kita sama ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semangat hijrah ni kita ambil. Gapo dia kesimpulannya hijrah ni tuan-tuan berubah. Itulah. Berubah pada lebih baik. Siapa nak berubah? Pertamanya kita kena berubah. Kedua, bini kita kena berubah. Yang ketiga, anak-anak kita kena berubah. Yang keempat, jiran kita kena berubah. Masyarakat kita kena berubah. Negeri kita kena berubah. Akhirnya negara kita berubah. Kalau semua kita ni berhijrah, yang ni berubah daripada tidak berilmu kepada berilmu, daripada menjauhi ahli ulama kepada mendekati ahli ulama, daripada tidak mengaji Quran kepada mengaji Quran, insya-Allah semangat hijrah ini akan memberi satu perubahan besar dalam masyarakat kita, insya-Allah. Tak ada puyah dah kita nak goyah kaki. Dah. Tak ada puyah dah kita duduk saja. Tu hangpa tak cerita politik dunia lagi ni. Sehari 2 ni. UAE Emirates menandatangani perjanjian mengiktiraf Israel. Dulu iktiraf Israel 1967 Mesir. Kemudian 1976 Jordan. Hak terbaru ni UAE mengiktiraf Israel. Tak bicara lagi politik dunia tu. Nah, cabarannya kita sangat besar dihadapi. Dia bukan kita nak hadapi semua tu, anak-anak kita. Cucu-cici kita saya. Tu tak cerita lagi, tak bicara bab Dajjal. Dah. Lagu mana bila Dajjal mari tunjuk depan manusia masa tu syurga. Tunjuk manusia depan manusia syurga neraka. Mana-mana orang teruk dia wis syurga dunia. Dah. Ya Nabi sudah hadis, itulah neraka sebenarnya. Mana-mana orang lawan dia wis neraka. Kata Nabi sebenarnya itulah syurga. Tu tak bicara lagi bab Dajjal. Kena panggil semula pula bab Dajjal. Jadi nak ini cabaran ni semakin hebat depan kita, maka kita mesti mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan kembali kepada Islam. Dah. Kerana tuan-tuan, akhir sekali, kalau kita tanya diri kita, apa dia harta paling berharga yang Allah Ta'ala beri kita? Islam. Islam lah harta paling berharga. Pitih tinggal, anak tinggal, bini tinggal. Hak kita bawa masuk dari kubur pada masa apa akhirat ialah Islam. Maka hendaklah kita mengenali Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, membela Islam. Itulah harta yang paling mahal ya Allah Ta'ala kurnia kepada kita dunia dan akhirat. InsyaAllah siapa-siapa yang bersama Islam, in tansurullah yansurkum. Bila mu tolong Allah, mu tolong agama Allah, yang surkum. Tak ada wika orang lain. Allah kata aku sendiri akan tolongmu. Tolong jaga anakmu, tolong jaga hartamu, tolong jaga negerimu, tolong jaga negaramu. Tengok Turki dah. Jumpa gas dalam laut. Selepas menukar gereja atau muzium Hagia Sophia kepada masjid, tak lama berapa minggu lepas tu jumpa gas dalam laut Turki. Subhanallah. Itulah betul. Intan suruh yang surkum. Aceh. Ambo pergi ke Aceh 3 kali pergi ke Aceh. Bila Aceh laksana undang Islam, jumpa minyak dalam bumi Aceh. Dan lain ini Kelantan dia katakan ada mah dalam bumi Kelantan. InsyaAllah kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan pakai gali kapur ni tidak sini. Dah. Jadi nak ayatnya, bila kita tolong agama Allah Ta'ala, Allah bagi dunia ni kemesik Allah Ta'ala nak bumi. Mesik, bagi kemesik. Jadi sekadar itulah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amba minta maaf banyak di atas kasar bahasa. Jadi lewat sikit tu kita kira bayar hak makan walasak tadi. InsyaAllah mari semula
Tak makan walasak dua kali, makan waduku, kau waseto, kau mana kau pula. InsyaAllah kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini, dan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang berhijrah, semangat hijrah yang kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku li qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.